tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha yaqi azamati zatika birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Li nabil karim alihi washabil kiram. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan Imam, ahli dan kuasa surau, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dah lama tak belajar, tapi Allah masih sayangkan kita lagi lah, diberi kesempatan kita menghadiri majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan termasuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, siapa yang hadir dalam majlis ilmu di dunia dengan mencari ilmu Allah, seolah-olah dia duduk dengan aku, kata Nabi, dalam dunia. Barang siapa yang telah duduk dengan aku dalam dunia, menghadiri majlis ilmu, besok hari kiamat aku dudukkan dia dengan aku dalam syurga. Ini untungnya kita. Pendek dia punya tiket dah ada lah. Cuba betulkanlah niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sambung muka surat Iman 54. Ya. Dan habis ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sujud sahwi. Sujud dalam sembahyang ada berapa? Sujud tilawah, sujud syukur, sujud sahwi, kemudian sujud dalam sembahyang. Itulah kita tahu sujud. Sujud ni artinya meletakkan dahi dan kedua belah tapak tangan, kedua lutut dan kedua ibu jari. Itu syarat. Rukun sujud ni 7. Mesti semua. Jadi kalau kita tak uzur, kita sihat, kita nak sujud, cari yang paling afdal. Macam saya tak boleh lah. Macam saya tangan turun dulu. Yang awak yang sihat macam Leman tu, Hasan sihat yang kurun-kurun ni, dia turun lutut dulu. Lepas lutut, baru tangan, baru kepala, kena baru tangan. Itu yang afdal lah, yang sempurna. Baik, lagi kita ambil sujud sahwi. Kemarin kita dah lepas perkara-perkara yang sunat dalam semayang ada 2. Satu sunat hayat, kedua sunat abad. Sunat hayat kalau kita tinggalkan, sah semayang kita walaupun dengan sengaja, tapi tak sempurna semayang kita. Kerana sunat hayat ni ibarat hiasan badan. Sunat abad ni benda yang agak kalau kita tinggalkan, kita kena sujud sahwi. Pasal dia seakan-akan rukun. Jadi sujud sahwi ni sujud kerana terlupa, sahwun, terlupa akan benda yang sunat abad yang ada 8 perkara yang dah lepas. Abad berat. 1, duduk bagi tasyahud awal. Awak sembahyang zuhur terlupa nak tahiyat awal. Duduk dia tu adalah merupakan sunat abad. Kalau awak bercangkung tak duduk, kena sujud sahwi. Kecuali uzur. Buntut dia bisul, seketul besar macam tu, tak boleh duduk, itu lain. Kedua, bacaan tasyahud awal. Bacaan tasyahud awal tu, sampai mana bacaan tasyahud awal tu? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Sampai situ. Allahumma salli ala Muhammad, sunat. Dia Allahumma salli ala Muhammad tu sunat. Itu awal, tapi sunat kita sambung dengan Allahumma salli ala Muhammad. Tu dalam tu. Kalau
Asyhadu jadi salawat atas Nabi dalam tasyahud awal ni sunat ab'ad. Kalau salawat atas Nabi dalam tasyahud akhir rukun. Itu beza sikit. Asyhadu an la ilaha illallah tu tasyahud habis. Salawat pula lain. Allahumma salli ala Muhammad. Itu sunat ab'ad dalam tasyahud awal. Kalau tak baca kena sujud sawi. Boleh faham tak terlupa. Yang keempat, berdiri bagi membaca kunut. Berdiri bagi membaca kunut. Berdiri dia tu. Itu berdiri dia tu. Kalau kita baca kunut dengan bercangkung, misalnya lah. Ataupun duduk, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal, betul duduk. Allahumma hdina, boleh, tapi makruh hukum dia. Sunat sujud sahwi. Diri dia tu, macam juga tasyahud tadi, duduk dia tu. Kemudian membaca kunut, bacaan kunut tu sendiri. Sebab tu kita kunut ni menyolah macam mana pun yang sunat-sunat ni kena baca biar sembahyang kita sempurna. Ini kita kadang tak baca. Dulu kita dah belajar orang sembahyang tak baca, yang tak buat yang sunat-sunat ni ibarat dia menjadi menghadiahkan seorang dayang kepada sultan untuk diperisterikan. Tapi dayang tu maknanya tak ada anggota. Kodong tangan, kodong kaki, kan menghina sultan. Habis kalau rukun-rukun dia tak betul, ibarat dayang tu tak ada kepala, tak ada nyawa pula. Jadi kita begitulah. Dan dalam dunia ni tuan-tuan, yang Allah paling sangat-sangat menghadap kita masa semayang lah. Kerana apa? Kenapa agak-agak? Kerana dalam semayang ni kita ada mengaku kita Islam. Wa ana minal muslimin. Sebab tu kena baca. Ni kata doa iftitah sunat hayat ustaz, kalau kita tinggalkan pun tak kena sujud sawi. Betul. Tapi di dalam tu ada karamah. Tu kita kena fikir. Dan dalam tu juga kita mengaku wa ma ana minal musyrikin. Aku bukan orang kafir ya Allah. Nampak? Dalam tayat mana ada ngaku tu? Tak ada. Begitu sekali. Itu orang boleh tak nak baca doa iftitah. Tak maaf lah saya cakap Kalau dalam doa kunut pula ada tauhid. Allahumma hadina biman hadait wa Allahumma hadini biman hadait wa afini biman afait wa tawallani biman tawallit wa barik li bima atait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Fa innaka taqdi, sungguhnya engkau yang mengatur segala urusan alam. Wa la yuqda alaik, urusan kau tak boleh kita atur. Kan tauhid tu. Itu buat penting. Ini soalah. Mekah pun tak baca ustaz, kita sini sibuk baca. Yang cakap tu imam lah tu. Jangan beri dia jadi imam. Sengaja dia meninggalkan sunat ab'ad. Seolah-olah dia bawa kita sembahyang kepada Allah, sembahyang yang tak ada kaki, tak ada tangan, nak beri kepada Allah. Ini saya minta maaf lah saya cakap. Sekarang ada kunut ni bid'ah. Selawat tu bid'ah. Orang selawat banyak-banyak, tak siapa suruh selawat banyak-banyak pada Nabi. Nabi tak suruh. Cuba tuan-tuan fikir, dia tak sembahyang Jumaat ke tu? Sembahyang Jumaat dia tidur ke dia dengar? Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sikit kebanyakannya. Aku kata Allah dan malaikatku. Wa malaikati. Malaikat jamak. Kalau malaikatnya satu, wa malaikati. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah sebut lagi, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kau banyak tu? Bukan. Assalamualaikum. At-tahiyatul mubarakatus salam. Allahu akbar. Baca apa tadi? Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu. Wahai orang-orang yang beriman, berpuluh juta orang beriman. Allah suruh selawat pada Nabi dengan selawat yang semua. Banyak tak orang beriman tu? Macam mana dia kata selawat banyak-banyak pada Nabi tak boleh? Pelik betul. Sedangkan Nabi kata aksiru alayya salatan alayya fid dunya. Banyak-banyak engkau selawat dengan aku dalam dunia. Besok engkau mati, Allah perintahkan amarallahu jami'al malaikah. Allah amarallahu ala jami'al mahlukat. Allah perintahkan sekian makhluk di langit, di darat dan di bumi supaya memohon ampun dosa engkau.
pada aku. Nampak? Binatang, pokok, kayu, kayan. Sebab Nabi ni apa kala dia, bapak dia jimat dengan mak dia, air mani bapak dia jatuh pada rahim mak dia, benar dia, Allah perintah malaikat ni beritahu alam laut, alam darat, alam langit, baru 9 bulan lagi satu makhluk yang beri rahmat pada sekalian alam akan lahir ke dunia. Faham? Sebab itu makhluk ni suka orang yang besar pada Nabi, kerana orang ini yang beri rahmat pada aku, muliakan orang yang membawa kebaikan pada aku. Jadi dia mati, aku minta ampun dosa dia pada Allah Ta'ala. Ini bid'ah. Di dalam surau ni kalau ada orang macam ni bincang dengan kita, buat kita marah. Bincang, jangan ikut-ikut. Jangan ikut-ikut. Tahlil tak sampai. Lepas tu beri hukum pula. Bid'ah. Bila tak bid'ah, masuk neraka. Habis Pak Imam buat semua satu surau masuk neraka. Orang beri duit RM50, nama dia 30. Dah susah. 30 nama, RM50 beri. Tak apalah tu, dia nak beri tak. Tapi orang dah tahlil kan dah bagus. Bid'ah. Jadi guru agama kita ni ngajar dia lebih dekat dengan ulama lah tuan-tuan. Dulu dia lebih dekat dengan ulama dulu. Dia ngajar kita tak salah pun. Kita pandai-pandai. Kita bangga dengan PhD kita, dengan ini. Bila pula cakap Nabi pun tak betul. Nabi tak betul tu. Salah pilih. Patut Sayyidina Ali tu kata dia yang jadi Nabi. Cuba tuan-tuan fikir macam mana. Habis. Tadi kunut ni, hukum dia sunat abad. Baca semua. Tuan-tuan kalau tak baca, pasal tuan tak faham makna. Kalau tuan faham makna, sedih nak tinggalkan tahu. A'udzubillah dalam sembahyang tu pun sedih kita nak tinggalkan kalau faham makna dia lah. Kalau surah tu Qul huwallahu ahad, kalau boleh jangan tinggal dalam sembahyang. Qul huwallahu ahad jangan tinggal dalam sembahyang. Ya, maknanya sekali-sekali lah, jangan tinggal terus. Yang keenam, salawat ke atas Nabi selepas kunut. Salawat atas Nabi selepas kunut. Ada kan? Sallallahu ya. Yang ketujuh, salawat atas keluarga Nabi selepas kunut. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad, kalau Sayyidina Muhammad, Ibrahim pun Sayyidina Ibrahim. Itu lebih aula. Contoh. Salawat kata keluarga Nabi selepas tasyahud akhir. Tasyahud akhir sampai Allahumma sholli ala Muhammad. Itu wajib. Salawat dan tasyahud akhir wajib. Sunat abad dia wa ala ali Muhammad. Itu sunat abad. Kalau kita tinggal sampai kita ambil sampai wajib sudahlah Ustaz. Tapi Allah Muhammad tu rukun. Wa ala tu yang sunat abad. Kalau Allah Muhammad tu dalam tasyahud awal dia jadi sunat abad. Dalam tasyahud akhir dia jadi rukun. Itu kena ingat. Kalau kita tinggalkan tasyahud awal, salawat atas tasyahud awal sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, sengaja tinggal, sah sembahyang kita. Tapi tuntut sujud sahwi. Tapi kalau dalam tasyahud akhir sengaja kita tinggalkan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, assalamualaikum, batal sembahyang. Kerana itu rukun. Boleh faham Kadang sembahyang ni orang tak nak belajar. Setelah sembahyang sudah kata dia. Nabi cakap tahu, amal yang sedikit lebih berharga daripada amal yang banyak dengan ilmu pengetahuan. Contoh, tuan-tuan tengok satu contoh je lah. Satu contoh. Ada orang salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Bertahun-tahun dia ngaku. Padahal tak sah tu, mesti ada alif lam. Assalamualaikum. Salat fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam. Ni banyak orang perempuan. Orang perempuan yang tua-tua lah. Betul, saya ngajar orang perempuan tua, dia ngaku. Allah Ustaz, macam mana Ustaz? Saya Assalamualaikum. Pasal orang kampung beri Assalamualaikum, tak ada asal. Tak apa, macam yang dah sudah lah. Mohon ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan belajar ni mudah-mudahan mendapat keampunan Tuhan. Assalamualaikum. Habis sembahyang bertahun-tahun, ini hari betulkan Assalamualaikum, 3 hari mati. Yang 3 hari itu lebih bernilai daripada yang 30 tahun. Sebab tu kena belajar.
Lepas tu belajar ni satu sebab kita dapat keampunan Allah. Kita istighfar. Ya Allah, aku cuai. Ya Allah, aku tak tahu. Ya Allah. Itu sebab kita rujuk balik pada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah dia. Selawat habis. Itu tasuk awal. Jadi benda-benda yang 8 ni kalau kita tinggalkan dengan sengaja atau terlupa, boleh sujud sah. Jadi kita tengok sujud sahwi ni bila? Nanti kita tengok Bagi sesiapa yang meninggalkan mana-mana satu sunat abad yang 8 tadi, sama ada dengan sengaja atau terlupa. Jadi dua-dua boleh. Sengaja atau terlupa. Tapi kalau sengaja tu tak elok lah. Tak elok sangatlah. Biasa lupa. Apakala dia sengaja, takabur nama dia. Benda itu takabur tu. Menghina lah, seolah-olah menghina. Dengan sengaja tu menghina. Bagi sesiapa yang mengerjakan sesuatu perbuatan yang membatalkan sembahyang, jika dibuatnya dengan sengaja tetapi tidak batal kerana terlupa, seperti memanjangkan rukun yang pendek. Rukun yang pendek ni tak boleh dipanjangkan. Rukun bukan sunat, rukun. Rukun yang pendek ni dia ada dua. Satu, iktidal. Kedua, duduk antara dua sujud. Ini rukun yang pendek. Macam mana kalau kita panjangkan, batal sembahyang? Kalau sengaja. Kalau tak erti ke terlupa, tak apa. Contoh, kita sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Panjang lebih daripada kadar membaca Fatihah, maka batal sembahyang kita. Panjang itu ukur dia 7 ayat dalam Fatihah. Boleh faham tak? Kalau kita sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, 7 ayat itu tak batal agak, tak sampai 7 ayat. Pun dengan sengaja, kalau dia terlupa, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, benar tengok sejadah. Rupanya dalam abang kau tu baca Fatihah ke? Itu dah batal. Kalau tu boleh sujud sahwi, pasal tak sengaja. Kalau sengaja, tak batal sembahyang. Itu yang dikatakan, jika dia meninggalkan perbuatan yang membatalkan sembahyang dengan sengaja, tetapi tidak batal kerana terlupa. Dan duduk antara dua sujud. Macam mana pula rukun tu dua sujud pendek? Baca dia apa? Baca betul-betul baca. Ini duduk antara dua sujud ni betul-betul kita betul semayang. Satu sujud, kedua duduk antara dua sujud balik. Ini betul-betul tempat doa. Dekat dengan Allah. Nabi kata sedekat-dekat hamba Allah dengan Tuhannya dalam sujud. Dan duduk antara dua sujud ni kita dah belajar dulu melambangkan tamalukan. Tamalukan ni mana cinta, sayang, merayu, merintih. Ini dah dahsyat. Selepot duduk, tanda suka. Macam kau belajar ni, kau duduk tak bangun, tak melihat sana, melihat sini, tak tengok jam, tak tengok pintu. Belajar tu tanda tamalukan. Rindu, dendam, suka belajar. Tahiyat itu juga duduk dalam sembahyang ni, sama ada duduk tasyahud ke, duduk Rabil Pilih ke, itu nama dia tamalukan. Dulu dia belajar tazazulan, tahaduan, tahasyuan, tasliman. Ada kan dulu? Jadi duduk tu, tahu tak muka berapa tu? Kau tengok kitab tu, tahu tak muka berapa? Kitab apa? Betul lah tu, cuba tengok. Cuba tengok luar dia. Kau pegang kitab pun salah kitab lah kata kau. Tak betul. Muka surat 52. Dah. Tengok je. Dapatkan sikit. Pergi tunjuk orang. Jangan terbalik pula kitab tu. Macam terbalik dia tengok tu. Ada Ada, Alhamdulillah. Jadi duduk antara dua sujud ni panjang ni macam mana yang batal? Sekadar tasyahud awal. Faham? Sekadar tasyahud awal.
Rabbi fil, kita pada tu pendek, Rabbi filli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Agak-agak lebih tak termasuk awal, tak kan? Ini kita diam lagi. Ya, dengan sengaja batal. Kalau terlupa tak apa. Jadi antara dua sujud ni kita nak doa pada Allah betul-betul lah. Inilah tempatnya. Rabbi filli, lambat-lambat. Jangan sampai lebih pada kadar tahiyat. Rabbi filli warhamni wajburni. Allahu akbar. Sampai jebur ni ketiga. Padahal yang disuruh minta tu 8. Sebab tu kalau orang yang salih-salih lepas semayang dia doa, dia baca ni sebagai doa semayang. Rabbi filli, ulang balik. Warhamni wajburni warzuqni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Terbalik sikit tak apa. Rabbi filli, ampunkan aku. Warhamni, pandang aku kasih sayang. Wajburni, sempurnakan kehidupanku. Apa lagi nak? Warfa'ni, angkat derajatku. Lagi? Warzuqni, beri aku rezeki. Lagi apa dan? Warzuqni wahdini, beri pimpin aku, beri petunjuk. Wa'afini, sihatkan aku. Wa'fu anni, ampuni aku. Kalau rasa sakit badan, ulang. Wa'afini, wa'afini, wa'afini. Tak salah. Ini Rabbi pilih wajibur ni. Allahu Akbar. Macam mana cakap? Betul Nabi kata, dalam hadis ada, janganlah kamu sujud seperti ayam patok jagung. Kalau macam tu macam ayam patok jagung. Kadang ayam patok jagung pun lambat. Ya, selalunya orang perempuan lah, minta maaf lah. Pasal aku ngajar masjid, time dia bang aja, orang perempuan ni banyak dia sembahyang sunat. Dia kata sembahyang sunat. Aku tengok pada belakang, memang kelang kabut. Dia tak ngaku. Bila Ustaz? Tadi aku nampak kau dekat tiang tadi. Siapa? Dekat tiang. Saya lah Ustaz. Akan kau yang begini tadi? Diam je dia. Tak maaf lah. Kan tak maaf. Minta maaf dengan Allah. Ini cikgu. Cikgu cakap. Bukan nak orang kau. Dia ngaku pula. Siapa yang macam tu? Kau dekat tiang tadi siapa? Yang semayang sunat tadi. Saya. Tu. Macam mana kau? Iktidal macam mana? Berhenti pun tak ada. Tak sah. Kalau 50 tahun semayang macam tu macam mana? Tak maaf lah saya cakap. Biar lambat-lambat sikit lah semayang ni. Elok-elok. Inilah hadiah kita besok. Sebab itu besok hari kiamat, bangun pada kubur ada 12 golongan. Satu golongan yang tidak berkaki dan tangan. Ini golongan yang menyakiti jarak tetangga. Merang surah. Yang kedua, golongan yang membentuk babi hutan. Orang yang tak semayang, yang mencuaikan semayang. Tahu? Cuba kita ada anak 10, besok tengok anak kita umur babi semua. Macam? Bukan anak, mak umur babi, bapak pun babi. Semua tak semayang. Tuan-tuan, batu semayang ni hiburan kita besok. Di alam barzah tahu. Alam mukminin, kita mati, anak kita 10 tinggal. Tiap-tiap waktu sampai pahala semayang anak. Tahu? Pada Johor, pada Amerika, pada Australia. Waktu kan lain-lain kan. Kejap sampai. Diceritakan, sahabat tanya, banyak no kau dapat pahala? Ini pahala semayang anak aku pada Pak Haji Baki. Yang ini daripada Serman. Yang tadi pada Amerika. Yang ini pada Saudi. Nampak? Habis kalau orang anak dia tak semayang, termenung lah. Allah di alam tu, alam qaryatul mukminin. Tak sedia kita. Begitu juga kita. Allah Akbar. Sebab tu semayang ni kena belajar betul-betul. Hingga yang kurang pun Tuhan tunjukkan ilmu supaya tambah benda tu. Dabal dengan sujud sahwi. Supaya semayang ni betul-betul sempurna. Ini kau tak semayang terus apa macam? Cuba kita fikir. Yang kita tinggalkan yang sunat pun Allah suruh cukupkan. Boleh tampal dengan sujud sahwi. Penting tak agak semayang ni? Penting tak? Yang sunat ni buat dapat pahala, tak buat tak ada apa-apa. Tapi rugi, tak buat rugi. Dia suruh, dia beri peluang sebelum salam tampal dengan sujud sahwi, 2 kali sujud. Kalau lupa sujud sahwi dah. Lupa tak apalah. Dah terlupa tak apalah. Kalau kita terlupa, kata kita tinggalkan kunut tadi kan? Fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu kita doa. Terlupa. Kita niat masuk semayang balik, boleh sujud sahwi balik. Tapi Assalamualaikum balik semula.
Faham? Walaupun kita dah berjalan, tapi belum kerja-kerja yang berat. Yang dah turun milik air, dah minum kopi, isap rokok. Lupa pula tadi saya. Itu dah panjang. Macam sahabat Nabi Dahyatul Kalbi nama dia. Sahabat Nabi. Jadi dia tanya, boleh kata Nabi. Jadi kalau kita lepas sembahyang, aku tu pun tadi kunut. Tapi belum berbual lagi lah. Dah mama buatkan teh. Habis kipiat dia macam mana pula? Kalau macam tu Ustaz. Macam mana? Kipiat dia nak ada pada dasar. Niat aku ni nak masuk sembahyang balik. Niat saja. Jangan terus tak niat aku ni nak masuk sembahyang. Niat dah mati aku ni nak masuk sembahyang kerana nak sujud sahwi. Lepas tu dah duduk betul macam duduk tahiyat tadi, sujud sahwi. Subhanallah la yanamu wa la yashu subhana rabbi fili subhanallah la yanamu. Lepas tu salam alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak payah. Tak payah. Tak payah bangun atas. Pasal tempat dia ni masa tempat tahiyat. Sebelum beri salam. Jadi sebab tu kita kena salam balik. Salam kita tadi lara. Boleh balik pasal kita. Itu jarang berlaku. Tapi kalau orang yang faham mana menunjukkan beratnya semayang ni. Hingga dah luah salam pun sujud sahwi kalau teringat dibolehkan tampal. Punya Allah tak nak kita mengurangkan semayang, mengurangkan pahala semayang. Ini waktu semayang tak semayang. Masya Allah Akbar. Macam mana? Ustaz, ya. kalau kita was-was semayang, was-was, habis kita buat balik semula semayang, boleh? Tak payah buat semayang, tak payah. Awak was macam mana? Macam kita terlupa ke, nak buat baca, nak rokok lupa, kan? Hari kita was-was lah. Tinggi sangat lah kau. Macam kita nak rokok tak, dia dah rokok ke belum ke, Teringat tu bila tu? Kalau kita dah lepas semayang. Dah lepas semayang kalau teringat yakin kena kadok balik lah. Kalau dalam semayang kita jadikan rakaat tu lah kau. Buat sambung satu rakaat lagi. Tambah rakaat. Nanti ada sini kau tengok nanti ada. Jadi yang penting rukun yang pendek dalam semayang ada berapa? Lupa kau Rukun yang pendek dalam semayang ada 2. Lain panjang 2. Rukun ini kalau kita panjangkan dengan sengaja batal semayang. Tak boleh sujud sahwi. Tapi kalau kita terlupa sah semayang, kena sujud sahwi. Boleh faham? Apa dia rukunnya? Duduk antara 2 sujud dan berapa kadar panjang yang dibatalkan? Lebih daripada kadar Fatihah. Itu pada iktidal. Pada duduk antara 2 sujud lebih daripada kadar tasyahud awal. Kena belajar kan? Senang belajar ni kan? Bahaya sangat. Ya. Ustaz, kalau lepas sujud sahwi terlupa kita baca tahiyat semula, macam mana? Macam mana? Cuba baca-baca. Kalau lepas sujud sahwi terlupa kita Kata lepas sujud sahwi perlu bagi tahu tahiyat dulu. Mana? Terlupa bagi tahu semua tak ada tahiyat dulu. Dia tanya perlu nak tahiyat dulu lepas sujud sahwi. Baca tahiyat. Tak perlu. Pasal dia ni sujud sahwi ni dia dah lepas tahiyat. Kalau kita sujud sahwi syarat dia selepas salam. Sebelum salam, selepas tahiyat. Dia tak perlu kita ulang balik. Faham mana kita masuk tu niat kita masuk dalam sembahyang tak payah ulang. Jangan pula kita ulang pada Fatihah balik semua, tak payah. Tahiyat pun tak payah ulang. Terus kita baca sujud dah agak dah tetap anggota duduk dia. Ya? Lupa. Aku nak lupa. Tak apa. Rugilah kita. Dah terlupa apa nak buat. Dah pergi kedai dah minum. Dah getik Allah tadi lupa kunuh dia. Ya. Apa sebagai jemaah dalam solat berjemaah, imam terlupa. Imam terlupa kata tahiyat awal, imam terlupa bangun. Itu ada besok kita belajar. Dia ada begini. Dinamakan sunat-sunat yang jahat dalam semayang.
Bukan jahat dia bunuh orang, jahat pada bersalahannya. Sujud sawi, tasyahud awal, lagi satu apa boleh man? Ingat tak? No, poin saya terangkan. Satu sujud sawi. Sujud sawi kalau imam buat, kita kena saya pun lupa, nanti ada. Tahiyat awal, imam tinggal, kita tinggal. Imam tinggal, kita tinggal. Kalau tak silap ni, kalau tak silap. Tasyahud sujud sawi, imam tinggal, dia tak sujud sawi, kita boleh sujud sawi. Nanti kita belajar tu, insya-Allah. Kalau kita berimam kan. Tu dalam bab sunat-sunat yang jahat dalam sembahyang ada 3. Kunut, kunut tasyahud awal dan sujud sahwi. Imam lupa baca kunut. Kau boleh baca tak? Boleh. Atau imam tak baca kunut macam kat Mekah, kita boleh baca. Jadi imam tak buat, kita boleh buat. Ada imam tinggal, kita kena tinggal. Imam buat, kita kena buat. Ada tu 3 perkara tu. Contohnya kalau kunut imam tinggal, kita boleh buat. Tapi takut tak dapat sujud sama dia, baca kunut pendek. Allahumma ghfirli ya Ghafur, macam semayang di Mekah. Tu Kalau sujud sahwi, imam buat, kita boleh tinggal. Pasal apa? Imam buat, kita boleh imam buat tahiyat imam buat, kita wajib buat tahiyat. Kalau sujud sahwi, imam tinggal, kita boleh buat. Kalau kita ada salah lah. Nanti kita baca. InsyaAllah dalam ni ada. Dan seperti berkata-kata sedikit, makan sedikit, melebihkan rakaat kerana terlupa. Melebihkan rakaat kerana terlupa. Dah lebih pula. Turun balik. Itu kena sujud sahwi. Terlupa. Dah tahiyat tadi 5 pula rakaat. Lepas tu Hamidul Majid sujud kerana terlupa. Kalau lebihkan kerana sengaja, batal. Biasa lupa. Bagi orang yang memindahkan rukun qauli yang tiada membatalkannya, seperti membaca Fatihah di dalam rukuk. Rukun qauli ni wajib dibaca. Tak bagi orang yang memindahkan rukun qauli yang tiada membatalkannya, seperti membaca Fatihah di dalam rukuk atau di dalam sujud, atau membaca tahiyat pada qiyam. Ini masalah ni. Bagi orang yang memindahkan rukun qauli yang tiada membatalkan sembahyang, seperti membaca Fatihah. Rukun sembahyang 1 berdiri, 2 membaca Fatihah. Tapi dia baca Fatihah bukan tempat dia. Memindahkan rukun qauli yang tiada membatalkan sembahyang, rukun qauli. Dia baca Fatihah dalam rukuk. Dia tak baca pada qiyam. Lepas doa iftitah, dia turun rukuk. Dan rukuk tu, sebelum doa rukuk, dia baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh, tapi kena sujud sahwi. Tak batal. Rukun dia cukup berdiri, 2 baca Fatihah. Cuma dia pindah tempat saja. Batu Fatihah ni tak syarat berdiri. Tak syarat berdiri. Tapi kena sujud sahwi. Kalau sengaja, batal. Ni tak sengaja ni masalahnya. Atau di dalam sujud. Tiada, atau membaca tahiyat pada qiyam. Dia bangun baru dia baca tahiyat tu. Rakaat yang kedua tadi dia tak baca, time dia berdiri dia baca. Itu pun dia jarang orang buat ni, jangan berlakulah. Yang keempat, melakukan dengan sengaja perkara yang tidak membatalkan sembahyang disebabkan dia tidak berhati-hati, tahap fas di dalam sembahyangnya, atau kerana syak pada meninggalkan sunat abad yang tertentu seperti kunut. Ini dia. Atau tasyahud awal, seperti mengesaki adakah ia membaca kunut atau tidak. Ini pun kena sujud sahwi.
Baca tak kunut tadi? Baca tak kunut? Kira tak baca lah. Ambil terus sujud sawi. Melakukan dengan sengaja perkara yang tidak membatalkan semayang. Melakukan dengan sengaja perkara yang tidak membatalkan semayang, disebabkan dia tidak berhati-hati. Dengan sengaja tak berhati-hati, terlupa kunut. Nak cepat sangat semayang. Atau kerana dia syak pada meninggalkan sunat abad. Kunut tadi. Syak. Baca tak baca. Baca tak baca. Ambil tak baca. Sunat kena sujud sawi. Yang kelima, syak pada melakukan semayang, umpamanya adakah 3 rakaat. Ni kalung, dengar. Tidak syak pada melakukan semayang, umpamanya adakah 3 rakaat atau 4 rakaat. Ni dah tua dia selalu macam ni. 3 ke 4. 3 ke 4 ni rakaat tersebut, rakaat yang ke-3 ke rakaat yang kedua ni. Baca tak? Kan? Maka wajib dikerjakan 1 rakaat lagi. Jadi tambah lagi 1 rakaat lagi. Kerana kembali kepada asalnya. Asal tidak buat, balik semula. Kita yakin dulu kita tak ambil yang tak buat. Jadi tambah lagi 1. Jadi abah sembahyang Zuhur 5 rakaat dah. Tak 5 saya tak tahu. Aku tahu 4. Tadi padahal kita syak tadi 4 ke 3, 4 ke 3. Kita ambil 3, kita tambah 1. Lepas tu sujud sawi. Dalam sembahyang, walaupun kita 4-3. Sebelum salam kita yakin 4. Tapi ada syak tak tadi? Ada syak tak? Tapi kalau dah yakin tak payah tambah. Tapi sujud sawi sunat. Kerana ada perkataan syak dalam sembahyang. Begitu nak. Tapi kalau kita syak, kita yakin 3 lah. Sebelum salam tambah 1. Faham? Lepas tu sujud sawi. Kalau kita syak 3-4 sampai tahiyat 4 dah ni, betul 4. Yakin balik sebelum 4, sunat juga sujud sawi. Tapi tak payah tak payah tambah. Itu beza sikit je. Demikian juga jika hilang syaknya sebelum memberi salam, ketika berada dalam rakaat yang keempat, kerana berbelah bagi pada yang terlebih itu pun kena sujud sawi. Dia kata jika hilang syak sebelum memberi salam, ketika berada dalam rakaat yang keempat, kena juga sujud sawi. Tapi tak payah tambah. Bezanya, jika ditinggalkan tasyahud awal, kau faham tak tasyahud awal ni apa? Tasyahud awal ni faham tak? Makcik, tasyahud awal ni faham tidak? Apa bendanya? Tasyahud awal dia apa bendanya? Pernah aku baca dengar. Kau ketawa dengan tahiyat awal. Itu tasyahud awal. Tahiyat akhir, tasyahud akhir. Pasal apa nama? Tasyahud ada syahadah. Faham? Agak dia tak faham tasyahud benda, tasyahud tadi. Ketawa tak apalah. Jika makcik tinggalkan tahiyat awal, tasyahud awal, lalu berdiri. Dan yang kedua tak baca tahiyat awal, terus berdirilah. Kira-kira sampai kepada had yang melebihi kepada rokok. Mana dah berdiri dah sampai ke atas dah. Ni rokok kan. Kalau dia kadar berdiri belum sampai rokok, lain ni. Kira-kira had yang melebihi pada rokok, dia berdiri dah sampai sini dah. Dah lepas rokok. Tetapi belum lagi berdiri yang memadai had qiyam, belum berdiri betul. Tapi dah lepas rokok ni, dia punya garisan padu dia. Kalau dia meninggalkan tasyahud tadi, kena dia bangun selepas rokok, lepas kawasan rokok ni, dia lepas kembali. Tapi belum berdiri. Belum berdiri. 1. Atau meninggalkan kunut, tetapi kembali semula sebelum sempurna sujud, seperti dahinya belum lagi sampai ke tempat sujud. 2. Ini semua sekali kena sujud sawi. Sama ada sengaja atau terlupa. Ulang balik ini masalah. 2 masalah sekarang. Tasyahud awal dengan kunut. Baik. Mana dia punya enggan tu tengok.
Kalau tasyahud awal awak tinggalkan, kalau dah lebih pada had rokok dibangun, dah lebih ini, tapi belum berdiri betul, maka boleh sujud sah, kena sujud sahwi. Faham boleh kena sujud sahwi. Ataupun kunut. Kembali atau ditinggalkan kunut. Allahumma dina, dia lupa. Lepas dia rokok terus dia sami Allahu liman hamidah. Lupa nak baca kunut. Kena terus turun nak turun sujud semula sebelum sempurna sujud dia. Mana dahi belum sampai. Sampai sujud, maka benda ni sunat kena sujud sahwi. Kalau dah sampai sujud balik, seolah-olah kita menambahkan sujud batal. Kalau dah berdiri qiyam, turun balik batal. Dah berdiri qiyam. Kau betul dah? Baca tahiyat, naik balik dah 2 kali qiyam dalam 1 rakaat. Ya. Yang imam naik imam kan? Dia awal tu lupa. Rekaman. Kalau belakang belakang. Dia gini, kadang yang lupa ni dia ada 2. Satu, subhanallah. Kedua, terajangkan imam dia. Macam mana? Yang subhanallah macam tadilah. Tadi dia lupa tasyahud, subhanallah. Dia. Ada lagi satu, kita tak salah, subhanallah. Kau kata kau subhanallah, dia fikir apa salah aku ni? Dia sembahyang terus, tak ada salah. Kau subhanallah, benda ni tak payah subhanallah. Yang dekat belakang imam tu kena ke depan. Terus sambung dari imam. Tadi di tengah Fatihah kita baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tahu apa salah, rupanya slow dia koyak. Kalau kau cakap subhanallah, sementara dia perasan slow dia koyak, subhanallah ni rukuk aku betul, sujud aku betul. Rupanya koyak, nampak separuh. Kalau gitu kita ke depan sepakkan imam, tapi jangan sepak lah. Mana kalau dia melawan, kita pula batal sembahyang. Jadi imam tu kena faham. Kalau makmum dah ke depan, dah ambil alih, Mahyudin kena faham lah. Tak? Contohlah tu. Imam tak faham, tak usah pergi jadi imam. Imam tak faham, dia diam tu mampu lah dia, kita. Jadi orang makmum lain kena faham. Imam tadi dah tak pakai, imam ni. Dia cakap dia punya rekod dah tak ada. Macam Mahyudin cakap apa dia tak laku serah. Kau nak ikut dia lagi? Tak adalah, suatu contoh lah. Besok kita sambung ni Isyak. Ini besok bagi seorang imam, besok kita sambung ni bab imam-imam ni boleh. Contoh, bagi seorang imam atau orang yang sembahyang seorang diri, jika ia kembali kepada kunut sedangkan ia sudah hampir kepada sujud. Atau ia kembali pada tasyahud awal sedangkan dia sudah hampir kepada qiyam, maka kedua-dua itu membatalkan sembahyangnya jika ditinggalkan kedua-dua itu, kunut dan tasyahud dengan sengaja. Ini bab lain. Memang tolong tanda mana? Besok gini, contoh, bagi seorang imam atau orang yang sembahyang bersendirian, imam atau seorang bersendirian, jika ia kembali kepada kunut sedangkan ia sudah hampir kepada sujud, dah hampir kepada sujud, kena dia bangun balikku tapi belum sempurna lagi. Satu. Atau ia kembali kepada tasyahud awal sedangkan ia sudah hampir kepada qiyam dan lepas ar-rukuk, maka kedua-dua itu membatalkan sembahyangnya jika ditinggalkan kedua-dua itu, kunut dan tasyahud awal tadi dengan sengaja. Kalau dibuat dengan sengaja lah. Kalau tak sengaja kena sujud sahwi. Kalau sengaja tak payah sujud sahwi, batal. Mempermainkan sembahyang. Wallahu alam. Besok kita sambung bagi seorang imam atau orang yang sembahyang seorang diri. Muka surat 55. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in
Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Tahu situ kan? Atas kursi tu.